Dalam pada itu, saudara, setengah peniaga gerai menyaksikan perniagaan mereka melonjak sebanyak 50%, sedang orang ramai membuat persiapan menjelang Hari Raya. Bagaimanapun, ada juga peniaga yang mengeluh perniagaan tidak serancak meskipun sudah membuat potongan harga. Pada hari-hari terakhir sebelum Hari Raya, para pekedai sibuk melayan pelanggan yang lazimnya lebih ramai daripada beberapa minggu lalu. Thank you, Kak. Penjual kuih ini berkongsi ia menerima lebih ramai pelanggan yang bukan Melayu Islam tahun ini. Mereka ingin memberi kuih muih sebagai hadiah kepada rakan-rakan mereka. Sebuah lagi kedai, Madam Ling Bakery pula, membuka kedai fizikal tahun ini selepas bertahun-tahun berjualan secara online dan ia berharap langkah ini akan mendorong perniagaan itu untuk menembusi pasaran baru. We want to target the last minute shopper where they can come down and sample our delicious cookies and then interact with us. Madam Ling Bakery berharap dengan kedai fizikal ini, jualan boleh meningkat lebih 10%. Pasar Gilang Serai juga sesak dengan pembeli belah sepanjang hujung minggu terakhir Ramadan. Sesetengah pembeli yang ditemui Mediacorp berkata, harga sesetengah keperluan naik sekitar 10% berbanding tahun lalu, namun mereka tidak teragak-agak untuk berbelanja lebih bagi sambutan Hari Raya. Saya rasa ya agak mahal sikit lah, tapi kita belanja sikit-sikit okey lah, tak begitu rasa. Just whatever you buy lah. The life is short. Sosial media. Kata seorang lagi pembeli, walaupun dari media sosial, beliau mendapat tahu barangan di Johor Bahru lebih murah. Beliau sekeluarga tidak sempat ke seberang tambak, jadi berbelanja di Singapura sahaja. Namun begitu, persaingan dari seberang tambak masih menjejas jualan bagi setengah kedai di sini, seperti kedai ini yang menjual baju kurung tradisional. Last year we selling $79, but this year we selling $69. Keuntungannya turun sekitar 20% walaupun harga bajunya sudah dipotong. Menurut beliau, bilangan pelanggannya malah berkurangan kali ini walaupun kedainya sebenarnya kedai bahagian depan yang mudah dilihat orang ramai. Bagi kedai busana RH Fashion pula, perniagaan dianggapnya sebagai okey dan menurutnya tiada beza antara sebelum dan selepas COVID. Antara strateginya menawan pelanggan, kedai ini memberi potongan harga sehingga 25% dan menutup kedai selewat 1 pagi. Timbalan Perdana Menteri Lawrence Wong mengalukan lawatan selama 6 hari ke Jerman dan Perancis bermula hari ini. Pejabat Perdana Menteri atau PMO menyatakan kunjungan itu bagi mengukuhkan lagi hubungan mesra yang lama terjalin di pelbagai bidang antara Singapura dengan kedua-dua tersebut. Lawatan ini adalah yang pertama ke Jerman dan Perancis untuk Encik Wong sejak dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kedua-dua negara tersebut adalah antara rakan dagang terbesar Singapura dari Kesatuan Eropah atau EU. Kerjasama yang kukuh terjalin merangkumi pelbagai bidang termasuk pertahanan dan kemampanan. Di Berlin, DPM Wong dijangka bertemu Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier serta Chancellor Olaf Scholz. Di Paris pula, beliau dijangka bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron. Dalam kesempatan tersebut, Encik Wong bakal merasmikan pejabat baharu syarikat pelaburan negara Temasek Holdings. Ini dijangka memberi Singapura akses lebih luas ke Kesatuan Eropah, Timur Tengah dan Afrika. Sepanjang 6 hari, DPM Wong dijadual bertemu dengan para pemimpin industri di Jerman dan Perancis. Beliau ditemani Menteri Ehwal Luar Dr. Vivian Balakrishnan. Singapura melancarkan tempat mengecas elektrik pertama bagi bot pelabuhan dalam satu ujian untuk meneroka berapa banyak pengecas diperlukan dan di mana. Ini memandangkan sehingga 2,000 bot sedemikian berlayar di pelabuhan Singapura. Bot-bot sedemikian perlu berciri lebih hijau menjelang tahun 2050 sebagai sebahagian daripada usaha sektor maritim tempatan untuk menjadi bebas karbon. Antara lain, bot-bot ini boleh dicas sepenuhnya dalam masa 3 jam sahaja dan ia siap untuk mengambil penumpang. Buat masa ini, hanya ada 6 buah bot pelabuhan berkuasa elektrik di perairan Singapura. Bermula tahun 2030, semua bot pelabuhan yang baru perlu berkuasa elektrik atau menggunakan tenaga hijau. Untuk menggalak lebih banyak syarikat menggunakannya, tempat mengecas awam ditempatkan di Marina South Pier. Orang ramai boleh melihat bot-bot jenis ini di Marina South Pier hujung minggu ini sempena Minggu Maritim Singapura. Syarikat logistik Ninja Van melancarkan khidmat rangkaian sejuk yang boleh menghantar barangan pada suhu terkawal seperti makanan dan ubat-ubatan. Ia adalah sebahagian daripada usaha syarikat tersebut untuk mempelbagaikan khidmatnya
melangkaui e-dagang sebagai sebahagian daripada strategi pertumbuhan baru. Produk seperti makanan laut beku boleh dihantar dari gudang terus kepada pelanggan menerusi kemudahan rangkaian sejuk baharu Ninja Van. Ini bukan sahaja membuka aliran pendapatan baharu untuk pembekal, ia juga mengurangkan kos dan menyelaraskan proses. Ninja Van menyatakan ia mempunyai 1,000 kenderaan dan pemandu yang melakukan 100,000 penghantaran setiap hari. Jika ia dapat memanfaatkan skala ini dan menambah penghantaran perniagaan kepada perniagaan atau B2B bagi penghantaran rantaian sejuk, kos tambahan bagi khidmat ini akan lebih rendah menurut Ninja Van. Di Taiwan, pasukan penyelamat terus memperhalusi kawasan pencarian bagi pasangan suami isteri warga Singapura yang masih hilang ekoran gempa kuat 6 hari lalu. Ini berdasarkan rakaman CCTV terbaru yang menunjukkan Sim Hui Kok dan Neo Siu Chun turun daripada bas di laluan kembara Syakadang di Taman Negara Taroko. Taman itu antara yang paling teruk terjejas akibat gempa bumi tersebut. Kejadian tanah runtuh menutup terowong-terowong dan akses kepada kenderaan. Pihak berkuasa Taiwan belum mengesahkan sama ada pasangan tersebut masih hidup kerana ia bergantung kepada sekitaran yang memerangkap mereka. 3 orang anggota keluarga pasangan tersebut sudah pun tiba di kota Hualien. Sabtu lalu, pihak berkuasa Taiwan berkongsi rakaman CCTV di terminal bas kota Hualien. Pasangan tersebut dilihat bersiap-siap menaiki bas menuju Taman Nasional Tarako pada sekitar 6.30 pagi. Kini rakaman terbaru menunjukkan mereka turun dari bas pada 7.20 pagi 40 minit sebelum gempa berlaku. Mereka kelihatan menuju jejak Syakadang, satu maklumat penting bagi pasukan penyelamat dalam usaha mencari mereka. Setakat ini, 10 orang masih dilaporkan hilang termasuk 2 warga Singapura itu.